Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Abu Talhah li Ummi Sulaim laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifa أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إئذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, Abu Talhah pada satu hari bergegas balik ke rumah dan dia kata kepada isteri dia yang bernama Ummu Sulaim. Dia kata, laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifa. Abu Talhah ni, dia adalah suami kedua kepada Ummu Sulaim. Kita selalu dengar nama Anas bin Malik. Ini nama cukup popular. Dia di antara sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi kerana 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Mak dia ni nama Ummu Sulaim binti Mulhan. Ataupun disebut Ummu Sulaim binti Milhan. Mak dia ni, suami pertama mak dia nama Malik bin An-Nadhar, suami mula. Mereka orang Madinah. Ummu Sulaim masuk Islam, suami dia yang kata Malik bin An-Nadhar, bapa kepada Anas bin Malik, tak masuk Islam. Suami dia marah dia. Suami dia kata dekat dia, hang murtad ke daripada agama kita? Ummu Sulaim kata, aku tak murtad. Cuma aku beriman dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Dia kata. Dia jawab lagu tu. Laki dia kata, hang murtad ke? Maksudnya hang tinggal dah ke agama sembah berhala ni? Dia kata, dah, aku tak murtad. Cumanya aku ikut agama yang dibawa oleh Muhammad. Dia kata. Dia ajak anak dia, Anas ni kecil lagi. Dia ajak anak dia masuk Islam sama, mengucap kalimah syahadah. Bertambah bara suami dia ni. Malik bin An-Nadhar ni lagi marah. Dia kata dekat isteri dia, Ummu Sulaim ni, dia kata, hang nak rosakkan anak kita ke? Padan dengan hang saja murtad, pergi ikut Muhammad, hang nak heret anak kita sekali. Dia jawab dekat suami dia, Malik bin Nadhar ni, dia kata, aku tak nak rosakkan dia. Aku nak bawa dia ke jalan kebenaran. Laki dia tak tahu nak abang marah. Ambil kuda, siap-siap barang, nak perderah pergi ke Syam. Dalam perjalanan dia daripada Madinah nak pergi ke Syam, dia dibunuh oleh perampok. Mati Malik bin An-Nadhar, bapa kepada Anas bin Malik ni, Ummu Sulaim ni berjanji pada diri dia. Dia kata dia tak akan menikah dah dengan siapa pun sehinggalah anak dia cerdik. Sehinggalah Anas bin Malik ni cerdik dan Anas benarkan dia kahwin. Baru dia nak fikir nak kahwin balik ke dah. Dan sungguh dia tak kahwin. Sehinggalah pada satu hari dia dipinang oleh satu orang kaya di Madinah. Nama dia Abu Talhah. Ini hadis kita baca tadi ni. Ini suami kedua dia. Dan Abu Talhah pun tak masuk Islam lagi. Bila Abu Talhah mai pinang dia, dia kata dekat Abu Talhah, dia kata, aku Islam, hang kafir. Aku tak sepatutnya tolak pinangan orang macam hang ni. Dia kata, hang orang ternama di Madinah ni, hang orang ada duit, hang orang hebat. Aku tak sepatutnya tolak pinangan hang, tapi aku Islam, hang kafir. Apa cerita pun, dia kata, hang pergi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Talhah pergi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kata dekat Abu Talhah, elok kalau sekiranya hang menikah dengan Ummu Sulaim, dia orang bagus. Tapi jadikanlah Islam kamu sebagai mahar kamu. Kemudiannya Abu Talhah ni masuk Islam dan Islam dia tu dijadikan mas kahwin dia dengan Ummu Sulaim. Cerita ni.
So bila kita dengar cerita tentang Anas bin Malik, kita tahu cerita tu adalah lebih baik lagi. Hadis yang kita baca tadi ni, dia kata Abu Talhah, ini suami kedua yang menikah dengan Ummu Sulaim yang bermaskawinkan masuk Islam. Abu Talhah ni pergi attend satu kuliah Nabi SAW. Dalam kuliah tu dia dengar suara Nabi ni, dia tahu Nabi tak makan. Dia balik ke rumah dia, dia kata laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifa. Dia kata aku dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suara dia tu bunyi macam orang dhaif, macam orang lemah. A'rifu fihi al-ju', aku tahu dia lapar, dia tak makan. Abu Talhah kata, "Fahal 'indaki min syai'?" Dia balik tanya bini dia Ummu Sulaim ni, adakah apa-apa di rumah kita? Ada tak ada? Aku nak panggil Nabi mai makan. Faqalat na'am. Ummu Sulaim kata ada. Fa akhrajat aqrasan min sya'ir, summa akhadhat khimaran laha, falaffat al-khubza bi ba'dih. Dia pun pergi cari di dapur ada roti. Dia ambil roti tu, dia bungkus dengan khimar, dengan kain tudung dia. Dia bungkus roti itu dengan kain tudung dia. Summa arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh anak dia yang kata Anas bin Malik, yang apabila Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah, Ummu Sulaim pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku duk dengar cerita tentang kamu ni sangat-sangat dah. Aku tak ada benda nak bagi. Aku ada anak ni lah, anak kesayangan aku seorang ni. Ambil dia, jadikan dia khadam kamu. 10 tahun Nabi duduk ada di Madinah, 10 tahun Anas jadi khadam Nabi sehingga Nabi wafat. Anas ditugaskan untuk bawa roti bungkus itu nak pergi bagi kepada Nabi SAW. Anas kata, fazahabtu fawajadtu Rasulullah SAW fil masjid. Aku pergi cari Nabi, tengok Nabi ada di masjid. Wa ma'ahun nas, orang ramai duk ada, duk dengar kuliah Nabi. Faqumtu alaihim, Anas si budak lagi, bawa roti, mak dia bungkus, pergi duk berdiri cegat tunggu. Tak mau nak kacau kuliah Nabi ni. Tunggu, duk pegang roti. Bila Nabi SAW tengok Anas duk berdiri macam tu, Nabi kata, arsalaka Abu Talhah. Nabi kata, Anas, bapa hang hantar hang suruh mai kah? Arsalaka Abu Talhah, adakah Abu Talhah suruh hang mai jumpa aku? Pasal cara dia duk tunggu, duk pegang roti tu. Nabi tanya dia, bapa hang suruh mai kah? Faqultu na'am. Dia kata, ya, bapa suruh mai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu qumu fantalaqu. Nabi tahu dah. Nabi tak tanya pun tu dalam bungkus itu apa. Nabi tak tanya hang bawa mai apa. Nabi tak kata hang mai ni pasal apa. Nabi kata qumu fantalaqu. Nabi kata ni hak ada ni semua, jom bangkit, jom kita pergi rumah dia. Nabi kata lagu tu. Wantalaqtu baina aydihim hatta ji'tu Abu Talhah. Anas kata, Nabi kata lagu tu, semua orang pakat bangkit, pakat nyong-nyong pakat pergi rumah dia. Dia kata, aku pun pergi sekali. Ni roti duk peluk ni. Fa akhbartu, bila sampai di rumah dia, masuk pergi dulu dalam rumah dia, pergi dekat bapak dia, dekat Abu Talhah. Fa akhbartu, dia pergi cerita dekat bapak dia. Dia kata, bapak suruh saya bawa roti pergi bagi dekat Nabi. Saya pergi, saya tak abang apa saya bawa, saya tak abang apa cerita pun. Nabi cuma tanya saya, bapak hang kah suruh mai? Saya kata ya. Nabi kata, jom pergi rumah dia. Ni macam mana ni? Faqala Abu Talhah, ya Umma Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysa indana min at-ta'am ma nut'imuhum. Abu Talhah pun naik gelabah. Dia kata, punggah ramai lagu ni. Roti sebiji tadi aja. Jangan kita lah, kita nak buat kenduri. Agak-agak nak jamulan 20 orang, tentu ditimpa pipa 400 orang. Muka tak jadi besar biji kurma.
Ya, dia nak jadi. Abu Talhah bila Anas beritahu dekat dia, bapa, saya tak panggil ni semua ni mai. Saya pergi nak bagi roti. Nabi tak kata apa. Tiba-tiba dia kata, qumu. Bangkit-bangkit semua. Fantalaqu. Jom kita pergi rumah dia. Tu saya boleh abang. Abu Talhah dengar, lari pergi dekat bini dia. Dia kata, ya Umma Sulaim. Wahai Umma Sulaim. Dia kata, ni macam mana ni? Qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Nabi mai dengan orang ramai. Dia kata, walaysa indana minat ta'am. Rumah kita tak ada makanan. Dia kata, ma nut'imuhum. Ni nak jamu apa? Dia kata, ni macam ni punya ramai, nak jamu apa kat mereka ni? Faqalat, yang kata Ummu Sulaim, dia kata apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Steady dia ni. Dia kata dekat laki dia, dia kata Allah dan Rasul lebih tahu. Dia kata, dia duduk pada kedudukan confident macam tu. Kalau kita, bini kita nak gelabah lebih kan. Kita boleh buat steady walaupun gelabah. Bini kita dah. Ummu Sulaim, tahap keyakinan dia kepada Allah dan Rasul ni duduk di tahap yang tak boleh nak compromise. Bagi dia, dia yakin penuh bila Nabi buat lagu tu, mesti ada satu benda di sebalik dia. Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata, abang tu saya buat kalut macam ni, Allah dan Rasul lebih tahu. Fantalaqa Abu Talhah hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pun kata tak apa, dia pun pergi keluar. Nabi dengan duk ada ramai di luar nak duk tunggu. Dia pun pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha hatta dakhala. Dia pergi, dia panggil Nabi saja masuk dulu. Nabi pun masuk dengan dia, dengan Abu Talha, mai ke dapur dekat dengan Ummu Sulaim duduk ni. Nabi masuk mai dengan dia di dapur ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halummi ya Umma Sulaim. Nabi pergi ke dapur, Nabi panggil Ummu Sulaim ni. Halummi ya Umma Sulaim. Ummu Sulaim maisat. Ma indak. Ada apa di rumah hang? Nabi tanya. Fa'atat bizalikal khubz. Dia ambil balik roti bungkus yang ada dalam kain tadi ni. Dia ambil ni aja ada. Dia kata, buka-buka roti seketui. Qala fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bizalikal khubz. Nabi kata, mai roti tu. Faqutta wa asarat Umma Sulaim uqqatan laha. Nabi ambil roti tu, Nabi koyak. Nabi koyak roti tu. Fafutta. Futta ni maksud, kalau kita pergi kedai mamak, kita kata, mamak, roti canai rendah. Roti canai dua. Mamak, koyak, kuah banjir. Nak abang tu. Fafutta. Koyak roti canai tu, koyak, kuah banjir. Tuang sampai tak nampak roti. Nabi kata dekat Ummu Sulaim, dia kata ambil mai roti tu, fafutta wa asarat Umma Sulaim. Ummu Sulaim hang koyak hampir ambil minyak samin. Orang Arab dia selalu minyak samin lah. Pi ambil roti tu, koyak, ambil minyak samin ni tuang ke atas. Fa adamathu, campur sekali gue. Summa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syaa Allahu an yaqul. Kelihatan Nabi baca sesuatu yang Allah saja tahu. Koyak roti, buah minyak apa semua, Nabi kelihatan baca sesuatu. Summa qala, kemudian Nabi kata, i'zan li 10. Nabi kata kat tuan rumah ni, dekat Abu Talha, hampir panggil 10 orang dulu masuk makan. Dia ada ingat roti sebiji nak makan 10 orang punggah. Ada di luar ni 70 ke 80. Nabi kata i'zan li 10, panggil 10 dulu masuk. Fa azina lahum, dia pun pi, dia kata 10 orang mai masuk. Fa akalu hatta syabi'u. Puak ni pudu sampai kenyang. Fa akalu makna tibai sungguh-sungguh. Wa syabi'u, kenyang. Summa kharaju, kenyang keluar. Summa qala i'zan li 10, keluar 10 ni, Nabi kata panggil 10 hal lain pula masuk.
Fa'akala al-qaum kulluhum, makan puak ni makan sampai kenyang keluar. Nabi kata izan li 10, panggil lagi 10 masuk makan sampai kenyang, sampailah semua dapat makan dan semua kenyang. Kata Anas dalam hadis tu, wal qaum sab'un aw samanuna rajulan, yang doa ada hari itu antara 70 ke 80 orang. Semua orang makan dan kenyang, roti sebiji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tu nak cerita kepada kita apa dia? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kepada kita apa? Tahap keyakinan sahabat Nabi terhadap Allah dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim dan Abu Talhah dan Anas bin Malik ni mereka mempunyai kedudukan yang sangat special di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Anas ni anak dia. Anas kata apa? Dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa'i illa ala azwajih illa ummi Sulaim. Fa innahu kana yadkhulu 'alayha. Faqila lahu fi dhalik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa illa ala azwajih illa ummi Sulaim. Nabi dia tak akan masuk rumah orang-orang perempuan tanpa ada suami orang tu di rumah tu. Nabi tidak akan masuk ke rumah orang-orang perempuan yang tidak ada suami di dalam dia, melainkan rumah isteri-isteri dia dan rumah Ummu Sulaim. Itu dia. Hadis ni nak cerita istimewa Ummu Sulaim ni sampai orang tak faham pasal apa. Dia bukan adik-beradik Nabi, dia tidak ada pertalian darah dengan Nabi, dia tak ada apa. Tapi Nabi dengan dia ni macam close sangat. Sehingga Anas sendiri kata Nabi SAW la yadkhulu ala ahadin minan nisa, tak akan masuk dalam rumah mana-mana perempuan yang ada di Madinah ini, melainkan rumah isteri dia ataupun rumah Ummu Sulaim. Ni yang tak ada kena mengena ni Ummu Sulaim saja yang Nabi masuk rumah dia. Fa innahu kana yadkhulu 'alaiha. Nabi akan masuk rumah Ummu Sulaim ni buat macam rumah dia. Kita akan baca lagi satu hadis macam mana Nabi buat rumah mereka ni, rumah Anas bin Malik, rumah Abu Talhah, rumah Ummu Sulaim. Nabi buat macam rumah dia ni macam mana. Faqila lahu fi dhalik, sampai orang tanya Nabi tentang benda ni. Macam mana ni Nabi buat sedangkan bukan adik-beradik, bukan mahram, tak ada pertalian. Nabi boleh keluar masuk rumah mereka macam rumah Nabi. Faqila lahu fi zalik, ditanya Nabi tentang hal ni, tentang hal Nabi buat rumah depa ni macam rumah Nabi ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Nabi kata aku dengan Ummu Sulaim ni aku tak tahu cerita. Aku mempunyai satu rasa kesian belah dengan dia yang cukup tinggi. Kerana saudara dia seorang mati ketika sama-sama perang dengan aku. Ada satu sentimental punya benda yang Nabi tak tahu cerita. Sehingga Nabi SAW dengan Ummu Sulaim begitu hal keadaannya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik juga, dia katakan Nabi SAW yadkhulu baita Ummi Sulaim fayanamu ala firashiha wa laysat fihi. Qala Anas fajaa zata yawmin fanama ala firashiha فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال أنس فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت
atidataha faja'alat tunashifu dhalika al-araq fata'siruhu fi qawaririha fafazi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma tasna'ina ya umma Sulaim faqala ya Rasulullah narju barakatah li sibyanina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabti. Ini lagi kasar hadis ni. Kata Anas bin Malik, kita selalu habang kan, rumah mereka ni tahu mana? Depan mihrab Masjid Nabawi. Kita pergi Masjid Nabawi Madinah ni, Masjid Nabi di Madinah ni berbetulan dengan depan mihrab tu. Di situ rumah Anas bin Malik, rumah mak dia Ummu Sulaim, rumah Abu Talhah di situ. Dan Nabi menjadikan rumah mereka ni sebagai tempat transit Nabi ketika nak sembahyang Zuhur. Tiap-tiap hari Nabi akan pergi buat qailulah di rumah dia. Qailulah ni maksud dia tidur sat sebelum Zuhur. Rumah Nabi tahu mana? Makam Nabi tu. Nabi keluar daripada rumah dia, pergi balik depan tu. Pergi balik depan tu, Nabi transit di situ. Dia tidur sat sebelum nak masuk waktu Zuhur. Masuk Zuhur, Nabi mai sembahyang di masjid. Ini jadi cerita ni, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita Ummu Sulaim. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim. Fayanamu ala firashiha. Nabi terus pergi tidur landing, tak peduli, buat macam rumah dia. Walaysat fihi. Ummu Sulaim pun tak ada rumah. Nabi buat macam rumah dia. Dia pergi, ada orang ke, tak ada orang ke, dia masuk pergi, dia tidur tempat yang dia selalu tidur. Qala Anas faja'a zata yawmin fanama ala firashiha. Satu hari Nabi main, Nabi pergi tidur di tempat tidur dalam rumah tu. Fa utiyat faqila laha hadza an-nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi baitik ala firashik. Orang pergi cari Ummu Sulaim. Mereka kata, balik. Nabi duduk ada di rumah hang. Nabi duduk pergi tidur di rumah hang. Hang tak ada di rumah. Balik pergi tengok Nabi. Qala faja'at wa qad ariqa. Dia pun cepat-cepat balik. Balik-balik mai tengok Nabi tidur. Qailulah. Waktu sebelum Zuhur. Fa'ariqa. Dia kata berpeluh Nabi ni. Berpeluh. Bila dia balik-balik mai tengok Nabi ni berpeluh. Wastanqa'a araquhu ala qit'ati adimin 'ala al-firash. Peluh Nabi ni sampai bergenang di atas tempat tidur tu. Qit'ati adim ni maksud dia kulit menatang yang dibuat hamparan. Hampang tu, tang tu Nabi pergi tidur. Jadi bila berpeluh, peluh tu dia duduk kulit, dia duduk bertakung atas kulit tu. Yang peluh Nabi ni duduk ada di atas kulit tu. Fafatahat atidataha faja'alat tunashifu dhalikal araq. Ummu Sulaim bila tengok-tengok peluh Nabi keluar duk melekat di kulit yang jadi lapik tidur tu, dia ambil kain dia cepat-cepat daripada beg dia cepat-cepat faja'alat tunashifu dhalikal araq. Dia lap peluh Nabi ni. Ummu Sulaim ni dia ambil kain, dia lap peluh Nabi ni. Nabi duduk tidur, dia duduk lap peluh Nabi yang meleleh turun di kulit lapik ni. Dia lap fata'siruhu fi qawaririha. Dia pergi perah peluh Nabi tu, simpan dalam satu botol kecil. Dia buat lagu tu. Fafazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkejut jaga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'ina ya Umma Sulaim?" Nabi jaga-jaga tengok. Nabi tanya dia, hang duk buat apa ni? Wahai Ummu Sulaim, hang buat apa ni? Faqala ya Rasulullah narju barakatahu lisibyanina. Dia kata ni, ayam peluh ni aku nak ambil, aku nak buat berkat untuk anak-anak aku. Dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asabti. Nabi kata betul apa yang hang buat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini sepakat semua ulama tanpa kecuali bahawa yang kata Nabi SAW tu setiap juzuk tubuh dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki penuh barakah.
Ni, berdasarkan hadis ni dan beberapa hadis lain. Sepakat semua ulama tanpa kecuali, semua ulama tanpa kecuali yang kata Nabi SAW ni apa juga yang mai daripada badan dia, juzuk daripada tubuh dia, walau rambut besar ujung jari sekalipun, fihi barakah, padanya ada keberkatan. Pasal apa? Pasal last qala Nabi SAW as-sabti. Nabi kata betul apa yang hang kata, wahai Ummah Sulaim. Dalam sebuah hadis lain riwayat Al-Bukhari, tuan-tuan boleh balik saja, siapa ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari di rumah saja pergi cek. Dia main dalam hadis lain pula, dia kata apa? Anas pula, anak dia pula, dia simpan peluh hak mak dia simpan tu, dia simpan, kemudian dia pesan kepada Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ni anak murid dia. Anak murid Anas bin Malik, nama dia Sabit Al-Bunani. Apa pun benda dia pesan dekat Sabit ni. Dia pesan dekat Sabit Al-Bunani, dia kata kalau aku mati, dia kata, peluh Nabi yang mak aku duk simpan tu, dia kata, sapu di pelupuk mata dan di sendi-sendi badan aku. Dan diperlakukan begitu pada dia. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Tuh, ayat peluh Nabi tu. Kan kita bila orang mati kan, kita buat apa? Mula sekali pelupuk mata dengan dagu, tentu dulu. Kan, sapu bagi mata tu pejam elok, dagu ni upang minyak ni bagi dia boleh tutup elok, kita ikat dia. Lepas tu pergi cari sendi-sendi ni. Sebab apa? Sebab nak memudahkan ketika mandi mayat. Sendi-sendi ni, jari-jari ni main-main dengan minyak. Main-main dengan minyak, bagi dia lus elok, saat pergi mandi mayat mudah. Anas bin Malik pesan dekat anak murid dia Sabit Al-Bunani, dia kata tu hak mak aku duk kutik simpan peluh Nabi bila dia duk mati dalam rumah kami tu, guna yang tu, sapu di pelupuk mata aku kalau aku mati esok ni, dekat sendi-sendi aku sapulah dengan ayam peluh Nabi. Dan Sabit daripada semua hadis menceritakan, dia kata apa? Peluh Nabi baunya lebih harum daripada kasturi. Oh, tu. Benda-benda ni semua mai daripada hadis-hadis Nabi SAW. Itulah sebab hadis last yang kita baca ni apa dia? Daripada Anas bin Malik. Dia kata anin Nabi SAW qal, dakhaltul jannah fasami'tu khashfatan faqultu man haza? Qalu hadhihi al-Ghumaysa bintil Milhan, yani Ummu Anas ibn Malik, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata dakhaltul jannah. Tuan-tuan tengok kalau kita belajar Arab, ni grammar Arab. Dakhaltu dia guna past tense. Dia guna past tense. Benda lepas dah, padahal tak jadi lagi. Nabi kata dakhaltul jannah, aku masuk dalam syurga. Kan? Maka dua pendapat, satu ulama kata masa Mi'raj Nabi masuk dalam syurga masa tu kejadian ni. Satu pendapat kata no, benda ni esok-esok ni. Tapi Nabi guna perkataan past tense menunjuk kata benda tu pasti jadi. Dakhaltul jannah, Nabi kata aku masuk syurga. Fasami'tu khashfah, sewaktu aku masuk syurga tu aku dengar bunyi derap kaki, bunyi step kaki orang. Faqultu man haza, Nabi tanya dekat Jibril, bunyi kaki siapa tu? Qalu hazihi al-Ghumaysa bintul Milhan. Dia kata itulah bunyi tapak kaki Ghumaysa. Siapa dia ni Ghumaysa ni? Ghumaysa bintul Milhan itu ialah mak kepada Ummu Anas bin Malik, mak kepada Anas bin Malik ataupun Ummu Sulaim. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan ada beberapa hadis lain yang menceritakan isi hadis yang sama. Maksud dia apa? Confirm Ummu Sulaim ini ahli syurga. Maksud dia apa? Dia mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata mak kepada
Anas bin Malik. Selepas ni bila kita baca hadis, kita dengar Anas bin Malik, kita mau ingat benda ni. Mak dia pun orang hebat. Bukan dia saja, mak dia juga orang hebat. Sehingga kan Nabi SAW dengan tak pasal-pasal, tak sangkut adik-beradik, tak sangkut keluarga, Nabi boleh jadikan rumah mereka macam rumah Nabi. Sehingga kan Nabi SAW mengesahkan bahawa Ummu Sulaim ini awal-awal sudah diperdengarkan kepada Nabi, dia ahli syurga. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 182. Muka surat 182, kita masuk tajuk fi salatit tasbih. Fi salatit tasbih, itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang sunat tasbih, yakni doanya bersandar kepada tasbih. Ketahuilah saudaraku, telah datang beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi pada membicarakan tentang sembahyang sunat tasbih itu. Ini di antara sembahyang yang juga kontroversi. Ada orang kata sembahyang tasbih ni tidak sabit daripada hadis, ada kata hadis sembahyang tasbih ini dhaif dan sebagainya. Tetapi hak kita nak baca malam ni, hadis ni Imam At-Tirmizi kata kedudukannya hasan sahih, tetapi Syekh Nasiruddin Al-Albani dia kata ini hadis sahih. Dia kata ini hadis sahih. Jadi maknanya sembahyang sunat tasbih berdasarkan kepada hadis yang sahih, dan dia adalah satu ibadat yang sabit daripada nas. Begitu. Baik, dia kata hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anha. Dia mai Anas bin Malik lagi. Anna Ummu Sulaim ghadat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai cerita mak dia juga, Ummu Sulaim. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya mak dia yang dipanggil orang dengan nama Ummu Sulaim telah datang pagi-pagi lagi jumpa Nabi SAW. Mak dia, mak kepada Anas bin Malik yang kata Ummu Sulaim, yang kita baca tadi mukadimah cerita panjang pasal dia tadi ni. Pada satu hari itu pagi-pagi lagi dia pergi rumah Nabi SAW kerana belajarkan bacaan di dalam sembahyang tasbih. Dia pergi di rumah Nabi nak tanya tentang apa nak baca dalam sembahyang tasbih. Faqalat alimni kalimatin aquluhunna fi salati. Maka kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ajaklah kepada aku beberapa kalimat yang aku boleh baca di dalam sembahyang tasbih. Minta Nabi ajak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bab-bab yang melibatkan ibadat khusus. Mesti kena ikut macam mana Nabi habang. Tak boleh reka. Semayang ibadat khusus, haji ibadat khusus, kita buat umrah ibadat khusus. Apa lagi? Ibadat-ibadat khusus ni, kita buat keluar zakat, ini ibadat khusus. Tak boleh reka. Kita mesti strictly ikut apa yang Nabi tunjuk. Pasal apa? Pasal tidak dibenarkan sebarang reka cipta dan tokok tambah di dalam ibadat-ibadat khusus. Benda tu very clear. Sebab bila orang main habang kat kita kata semayang so and so, kita kena tanya dia semayang apa? Adalah hadis ke semayang ni? Kita kena tanya macam tu. Pasal apa? Pasal sembahyang itu ibadat khusus. Begitu. Ummu Sulaim pergi jumpa Nabi, minta Nabi ajak dia semayang tasbih ni macam mana. Sambung hadis tu, dia kata faqala kabbirillaha 10. Sabda Nabi SAW mengucap takbir engkau akan Allah 10 kali. Nabi ajak. Nabi kata apa? Lepas takbiratul ihram, baca 10 kali tasbih dia. Wasabbihillaha 10. Dan juga bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Wahmidihi 10. Wahmadihi 10. Dan mengucap alhamdulillah 10 kali. Itu yang kata tasbih tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ada macam-macam riwayat, macam-macam susunan.
Ada yang sebut subhanallah dulu, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang hadis sebut Allahu akbar dulu, alhamdulillah, macam-macam. Yang pentingnya itu lafaz semua ada diriwayatkan di dalam hadis yang berbagai-bagai. Begitu. Kemudian dia kata, summa salli ma syi'ti, yaqulu na'am, na'am. Kemudian mintalah apa-apa yang engkau nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah akan kata na'am, na'am. Maka sebahagian ulama hadis kata sembahyang tasbih itu juga adalah sembahyang hajat. Dia berkata, bila kita ada satu hajat dengan Allah Subhanahu wa taala, buat sembahyang tasbih ni. Lepas tu mintalah apa-apa hajat kita kepada Allah. Nabi kata yaqulullah, Allah akan jawab na'am, na'am. Allah akan jawab okey, okey, okey. Apa yang hang minta aku akan bagi. Maka sebahagian ulama kata ini juga di antara bentuk sembahyang hajat. Pasal berdasarkan hadis yang kita baca ni. Nescaya berkata Allah Subhanahu wa taala na'am, na'am, yakni aku mustajabkan, aku mustajabkan. Kata At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abdullah bin Amru dan Al-Fadl bin Abbas dan Abi Rafi', dan katanya lagi hadis Anas ini hadis yang hasan lagi gharib. Kemudian dia kata sembahyang tasbih dan kelakuannya. Ini dia nak go detail macam mana cara sembahyang tasbih itu. Dan telah menceritakan akan kami oleh guru kami yang bernama Ahmad bin Abdah. Kata guru dia telah menceritakan kepada aku oleh Abu Wahab. Dan kata Abu Wahab, aku tanya benda ni kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang sembahyang yang diucap tasbih di dalamnya. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, mula-mula sekali angkat takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Dia kata, ini dia nak cerita detail sembahyang tasbih tu macam mana. Dia kata macam biasa, ambil ayat sembahyang, pergi duduk di tempat kita nak sembahyang menghadap kiblat, Allahu akbar takbir, lepas tu baca doa iftitah. Doa iftitah ni saja tuan-tuan semak dalam hadis-hadis Nabi ada lebih daripada 11 riwayat. Doa iftitah saja ada lebih daripada 11 riwayat. Yang kita duk baca yang popular ni apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian sambung lagi wajjahtu wajhiya lillazi, semua benda tu tak ada dalam mana-mana riwayat. Hak kita duk baca tu. Yang ada dalam riwayatnya hak sekerat mula tu aja, hak tu ada. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu aja ada satu hadis. Ada satu hadis lain pula Nabi takbir Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi, start dengan wajjahtu wajhiya lillazi. Itu ada satu riwayat. Kita nak kemas lagi, kita cantum dua tu sekali. Kan? Salah tak salah? Boleh. Wallahu a'lam. Dua-dua tu ada riwayat. Cuma tidak ada riwayat yang mencantumkan dia. Itu. Tapi dua-dua tu ada sabit daripada riwayatnya. Baik, dalam ni dia kata Abdullah bin Al-Mubarak kata takbiratul ihram, kemudian doa iftitah dibaca. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu juga ada riwayat dalam hadis sebagai doa iftitah yang dibaca oleh Nabi. Jadi kalau saja tuan-tuan nak ubah selera, boleh, pasti ini riwayat daripada Nabi SAW. Kan saja satu hari pergi Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdik, kawan sebelah duk kali ni. Ni mazhab mana pula? Dia kata awak dia tak baca Allahu akbar kabira, kan? Pasal kita hafal hak tu saja. Jadi bagi kita hak lain salah semua. Kan? Dia ada lebih daripada 11 riwayat, mana-mana satu dibaca tidak jadi salah. Yang pentingnya mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Macam duduk antara dua sujud. Sopa juga. Kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuq. Kita baca. Ada riwayat kata Nabi baca apa? Rabbighfirli. Itu aja. Rabbighfirli. Lepas itu sujud balik. Subhana rabbiyal a'la.
Duk antara dua sujud, Nabi baca Rabbighfirli. Sat aja. Kadang-kadang kita heran, ni cepat dia baca macam mana? Dia Rabbighfirli sajalah. Kan? Satu benda tu memang ada hadis, benda tu sunnah. Kan? Yang kedua, kira dia jenis suka pilih hak pendek. Kan? Salah tak dia? Tak salah. Dia buat menepati apa yang Nabi buat. Cuma silap kita tak ambil tahu semua. Kita hafal hak tu daripada sekolah tadika tazki dulu ni, kita hafal hak tu sampailah kita nak mati esok duk baca tu aja. Kan? So Abdullah bin Al-Mubarak dia kata apa? Lepas takbiratul ihram baca doa iftitah. Yang dicadangkan oleh dia kata baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Banyak tu. Habis baca doa iftitah, maka engkau ucapkan tasbih tadi 15 kali, dia kata. Tu dia tulis 5 kali tu, 15 kali. Okey. Kemudian dia kata, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia kata. Kemudian engkau kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan baca Fatihah daripada awal sampai habis, dia kata. Kemudian bacalah mana-mana satu surah. Lepas habis baca surah, engkau baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu rukuk, dia kata. Lepas rukuk, bila habis kita rukuk tu, baca lagi tasbih 10 kali di dalam rukuk tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bangkit daripada rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas itu sujud tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, dia kata. Kemudian sujud kali yang kedua, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Maka sembahyanglah engkau 4 rakaat seperti itu. Cuba tengok balik, kita bilang balik, cukup tak pada tiap-tiap rakaat itu 75 kali? Lepas kita takbiratul ihram 15. Lepas itu kita habis baca surah 10. Jadi apa? 25. Rukuk 10. 35. I'tidal 10. 45. Kemudian sujud 10. Berapa? 55. Bangkit daripada sujud 10. 65. Sujud lagi sekali 10. 75. Satu rakaat. Dibuat 4 rakaat, 75 kali 4, 300 kali tasbih. Dan itulah sembahyang tasbih seperti yang diberitahu oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Dia kata, maka bermula yang demikian itu 75 tasbih pada tiap-tiap rakaat. Engkau mulai pada tiap-tiap rakaat itu, yakni kemudian daripada takbir berdiri dengan 15 tasbih, kemudian engkau baca Fatihah dan surah, kemudian engkau baca lagi 10 tasbih, dan demikianlah seterusnya. Habis satu rakaat 75 kali tasbih. 4 rakaat dibuat menjadi jumlahnya 300 kali tasbih, dan itulah dinamakan sembahyang sunat tasbih. Itu satu. Baik. Kemudian di bawah tu pula dia main masalah tasbih ajaran daripada Nabi SAW. Yang ni ada dalam Sunan At-Tirmizi, tapi dia tak bawa dalam hadis dalam Bahrul Mazi yang kita baca ni. Tapi kalau refer balik dalam Sunan At-Tirmizi ada hadis ni. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dia kata, dan telah datang riwayat daripada Abi Rafi', kata dia sabda Nabi SAW bagi bapa saudara dia yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sabdanya, wahai pakcikku, maulah bahawa aku beritahu kepada engkau perkara yang boleh menghubungkan silaturahim. Maukah aku bagi tahu kepada engkau satu hadiah kepada engkau? Maukah aku beritahu kepada engkau satu faedah bagi engkau? Ini ceritanya. Dalam hadis ada. Dalam hadis dia kata, an Abi Rafi', dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, ya ammi, ala asiluk, ala ahbuk, ala anfa'uk. Itu makna yang kita baca tadi.
Pakcik, dia kata, pakcik mau tak saya nak abang kat pakcik satu benda yang boleh menghubungkan silaturahim? Mau tak pakcik saya nak abang dekat pakcik satu benda yang boleh memberi banyak manfaat kepada pakcik? Qala, kata Al-Abbas, bala ya Rasulullah. Pakcik dia kata, Al-Abbas ni siapa tuan-tuan? Adik kepada bapa Nabi. Bapa Nabi nama Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Adik dia nama Al-Abbas. Dia ni di antara orang sama macam seorang lagi adik-beradik dia yang mati di medan Uhud. Siapa nama? Yang kata Sayyidus Syuhada, yang jadi pengulu kepada syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka ni semua adik-beradik dengan bapa Nabi. Al-Abbas ni bila dia masuk Islam, dia duk apit Nabi. Nabi pergi mana pun dia duk apit Nabi. Dia duk ada, dia right hand man Nabi. Ni Al-Abbas ni. Nabi satu hari panggil dia. Nabi kata, ya ammi, pakcik. Dia kata, pakcik mau tak saya nak beritahu dekat pakcik satu ibadat yang cukup baik? Dia kata, tentulah pakcik mau. Qala Nabi. Nabi kata, ya ammi, salli 4 rakaat. Nabi kata, sembahyanglah 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab wa surah. Tiap-tiap rakaat, yang 4 rakaat tu pakcik baca Fatihah dan baca satu surah. Fa idzan qadat al-qira'ah faqul Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Pakcik habis baca Fatihah, pakcik habis baca surah, pakcik bacalah tasbih ni 15 marrah, 15 kali. Macam tu pula. Hak tadi, riwayat tadi dia kata apa? Lepas iftitah baca 15. Kan? Hak ni dia kata apa? No. Lepas baca Fatihah, baca surah, baru baca 15. Macam ni boleh, macam tadi pun boleh. Dua-dua sabit daripada hadis Nabi. Okey, ini satu riwayat yang kedua. Nabi kata dekat pakcik dia, pakcik semayanglah 4 rakaat kalau pakcik nak pahala lebih. Apa dia? 4 rakaat tu pada tiap-tiap rakaat baca Fatihah, lepas tu baca surah. Lepas habis baca surah, baca 15 kali tasbih. Tasbih nak baca macam tadi pun boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh, ataupun nak baca Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah pun boleh. Dulu kendian depan belakang itu aja. Tapi kebiasaan kita, lajak kita ni apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila kali itu dia lupa 15 ke 10, dia lupa habis. Kita lagu tu lah, kita dah biasa lagu tu. Kan? Kita dah biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mai doa abang kata dak Allahu akbar walhamdulillah wa subhan. Macam mana tu? Jadi hak tu pun jadi celaru, 15 pun celaru, 10 pun celaru. Lain jumlah-jumlah jadi berapa pun tak tahu. Kira cukup 75. Dia jadi celaru habis semua. Kan? Jadi ambil hak mana selesa dengan kita, hak mana-mana pun tidak salah. Begitu. So Nabi kata dekat pakcik dia, sembahyang 4 rakaat mula dengan takbiratul ihram, lepas tu iftitah, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu 15 kali baca tasbih tadi. Qabla an tarka' summa rka' faqulha 10. Lepas tu raka' 10, dia kata. Bangkit daripada raka' 10, dia kata. Kemudian sujud 10. Bangkit daripada sujud 10, dia kata. Kemudian sujud pula 10, dia kata. Jumlah dia sekali lagi jadi berapa? 75 juga. Serupa macam hadis tadi juga. Cuma mai tang hujung tu dia ada tambah sikit dalam riwayat ni. Dia kata, qala Nabi SAW. Sebagai menjawab kepada soalan pakcik dia Al-Abbas, dia kata, ya Rasulullah, wa man yastati' an yaqulaha fi kulli yawm. Pakcik dia kata, macam mana kalau sekiranya kita tak mampu nak buat tiap-tiap hari? Al-Abbas kata dekat Nabi, kalau kita tak mampu nak buat tiap-tiap hari sembahyang tasbih ni, macam mana? Qala Nabi SAW, fa in lam tastati' an taqulaha fi kulli yawm faqulha fi jum'ah. Nabi kata kalau tak boleh tiap-tiap hari, buatlah seminggu sekali. Bukan buat pada hari Jumaat, buat seminggu sekali. Fi kulli jum'ah maksudnya setiap seminggu sekali. Satu Jumaat sekali, maksudnya seminggu sekali. Begitu. Fa in lam tastati' an taqula fi jum'ah faqulha fi syahr. Nabi kata, pakcik kalau tak larat nak buat seminggu sekali, sebulan sekali. Dia kata, falam yazal yaqulu lahu
hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulha fi sanah. Al-Abbas ni duk kata, tiap-tiap hari memang sure tak boleh, dia kata. Seminggu sekali ni pun perasan lagu macam nak arai juga. Dia kata, habis sebulan sekali, fi kulli syahr. Tiap-tiap sebulan sekali no. Duk main sebulan sekali no. Duk main sebulan sekali no tu maksud tak apa nak boleh buat. Tak apa nak berani janji. Dia kata dalam hadis ni, falam yazal yaqulu lahu, maka tak henti-henti Al-Abbas ni duk kata, sebulan sekali no. Sebulan sekali no. Duk sebut tu tak berhenti-henti. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kata apa? Faqulha fi sanah. Nabi kata, habis-habis koman pun setahun sekali buatlah. Nabi kata, kan? Tu Nabi, dia timbang rasa. Kan? Dia kata tak nampak duk sebulan sekali no, sebulan sekali. Dia kata setahun sekali pun tak apalah. Jangan tak nak buat langsung. Ada kawan tokok pula stay lagi, dia kata apa? Dia kata seumur hidup sekali. Yang tu Nabi tak kata. Nabi kata apa? Fi kulli sanah. Hadis riwayat At-Tirmizi yang dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, dia kata hadis dia habis dekat tu aja. Habis-habis tak ada pun setahun sekali. Kita tambah stay lagi lah yang tu. Kita kata ginilah, habis-habis tak ada pun seumur hidup sekali. Yang tu yang pakai sekali tu aja tu. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian di ujung tu, cuba tuan-tuan tengok di ujung tu, kata Abu Rafi', ya Rasulullah, bagaimana memperbuat oleh seseorang yang tak kuasa mengerjakan tiap-tiap hari? Sabda Nabi SAW, jika tak kuasa mengerjakan tiap-tiap hari, maka kerjakanlah sejemaat sekali, maksudnya seminggu sekali. Dan jika tak kuasa sejemaat sekali, maka kerjakanlah sebulan sekali. Dan jika tak kuasa sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Dia habis tentu. Bermula ini hadis gharib daripada hadis Abi Rafi', dia kata. Baik, kebaikan dia apa dia? Tuan-tuan tengok atas sikit pada perenggan hak kita baca tak sah. Atas sikit tu. Dia kata, maka jikalau ada dosa engkau seumpama pasir yang tertimbun sekalipun. Itu hadisnya. Dalam matan hadis tu Nabi kata, falau kanat zunubuka misla ramli alij. Nabi kata, kalaulah dosa hang ni ibarat pasir duk satu timbun. Macam kita nak pergi Kubang Menorong ni, balik kiri tu tempat timbun pasir apa tu. Bayangkan dosa kita tu, tiap-tiap biji pasir tu satu dosa kita, duk ada setimbun macam bukit lagu tu. Bayangkan kalau sekiranya dosa kamu, kata Nabi SAW, misla ramli alij, seperti pasir duk setimbun macam tu, la ghafarahallahu lak, Allah akan ampunkan dosa itu. Nabi kata, kalau hang buat sembahyang sunat tasbih ni dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa hang banyak tu, dia kata, la ghafarallahu lak, Allah akan ampunkan dosa hang. Dan hadis itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian masuk tajuk baru, fi sifatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan sifat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi tentang kaifiat ataupun cara nak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni selawat di dalam salam, iaitu ketika kita tahiyat sembahyang. Itu maksud dia. Macam mana bacaan dalam tahiyat sembahyang tu, dia ada mengandungi selawat Nabi. Macam mana selawat itu nak kata macam mana. Hadis dia an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, qulna ya Rasulullah, hadza salam alayka qad alimna, fa kaifa as-salah alayka? Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah, kata dia telah berkata kami kepada Nabi SAW, tak kala turun ayat firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat popular hari Jumaat. Ayat popular hari Jumaat, kita yang tak pernah baca khutbah pun hafal dah bahagian tu. Kan khutbah kedua ya, khatib bangkit berdiri ya, dia nanti main ayat ni.
قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita pun terus Al-Hafiz ayat tu ajalah. Al-Hafiz kita ni. Kan? Popularnya ayat tu. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah sekalian kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucaplah salam kepadanya. Tu. Kita bila sampai di Madinah ni, bila sampai depan makam Nabi kan, bagi salam tu kita mau ingat ni. Ni satu apa Quran suruh. Ni ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Suruh kita bagi salam dekat Nabi. Selawat dan salam. Bila sampai depan makam tu, assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh ya Rasulullah. Dan kita kena pasang dalam kepala kita apa dia? Hadis Nabi. Allah mengembalikan warudda ruh fi jasadi. Nabi kata Allah mengembalikan roh kepada jasad aku untuk nak jawab salam itu. Tu sebab bila kita sampai di situ, orang bagi salam air mata keluar. Pasal dia pasang benda tu. Dia bagi salam tu, Nabi jawab salam dia. Nabi jawab, wa'alaikassalam ya Syamsuri. Allahu Akbar. Dan ke atas engkau selamat wahai Syamsuri. Nabi ucap selamat kat kita. Pasal apa? Pasal kita bagi salam ke dia. Tuntutan memberi salam dan berselawat kat atas Nabi ini bukan hadis saja, bahkan sabit daripada ayat Quran. Sebab kita bila sampai di situ, kita boleh tengok rupa orang daripada seluruh pelusuk dunia, daripada bagi salam dekat Nabi tu, air mata berjorai-jorai ni. Dia duk bagi salam tu, dia duk pegang dada dia, air mata duk turun. Dia sayang kat Nabi tu. Dan dia tak boleh nak tahan perasaan. Pasal dia tahu Nabi jawab salam dia. Ini nak cerita ni. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawatlah sekalian kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucap salam kepadanya. Ya Rasulullah, salam atas engkau. Sesungguhnya telah kami tahu dengan ajaran engkau, iaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka bagaimana pula kaifiat salawat ke atas engkau wahai Tuhan hamba? Sahabat tanya, bagi salam kami tahu dah, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kami tahu dah. Nak selawat ni macam mana? Sahabat tanya Nabi. Maka ajarlah hamba sekalian tentang selawat kepada Tuhan. Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang Nabi ajar. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katalah olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang paling sempurna. Pasal apa? Pasal itu yang terbit daripada mulut Nabi. Ajak sahabat bila sahabat tanya cara nak selawat. Modification yang berlaku hari ini atas niat yang baik, kan? Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia modify yang hak Nabi ajak tu, dia masukkan Sayyidina. Sayyid ni makna tuan. Ya Sayyidi maksudnya wahai tuan aku. Jadi dia masukkan word tu, word Sayyidina, dengan tujuan nak tunjuk more respect kepada Nabi. Salah ke tak? Wallahu a'lam. Niat dia nak tunjuk lebih respect dia kepada Nabi, mungkin tak salah. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, hak tu paling cantik. Pasal apa? Itu yang Nabi ajak. Begitu. Nak tunjuk respect kepada Nabi cara lain, bukan dengan cara mengubah ajaran Nabi. Begitu. Nah, so dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu full selawat yang boleh dibaca ketika tahiyat kita di dalam sembahyang. Begitu. Baik, dia kata selawat Nabi dan doanya serta maknanya. Itu makna dia nak beritahu tadi itu yang kita duk baca. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya wahai Tuhan, turunkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya engkau Tuhan
yang tahu dengan segala barang yang layak dengannya daripada yang demikian itu. Tu ucapan selawat tu maknanya kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah turunkanlah rahmat belas kasihan engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud dia. Wa ala ali Muhammad, maksudnya dan ke atas keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana engkau dah turunkan rahmat ke atas Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkatkanlah olehmu wahai Tuhan, dan tetapkanlah dan kekalkanlah atas Muhammad itu barang yang engkau beri akan dia daripada kemuliaan dan karamah. Tuan-tuan boleh bayang tak hadis yang kita baca tadi? Macam mana Ummu Sulaim punya tak tahu nak buat sayang ke Nabi ni, tak tahu nak buat dah sampai peluh Nabi, dia lap, dia perah simpan. Kita tak hidup zaman tu. Kita hidup zaman lah ni. Carilah apa cara sesuai dengan petunjuk Nabi untuk nak tunjuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tambah olehmu akan dia daripada kamalat, barang yang layak dengan dikau dan dengan dia. Dan juga ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau berkatkan ke atas Ibrahim bahwasanya engkau Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Abi Humaid dan daripada Abi Mas'ud dan daripada Sa'id dan daripada Talhah dan daripada Buraidah dan daripada Zaid bin Kharijah dan daripada Abi Hurairah. Banyak. Nak abang kata ramai sahabat meriwayatkan hadis tentang cara selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, bawah tu tengok. Masalah ni saya akan baca laju pasal dia ulang-ulang macam tu. Masalah dia kata selawatkan Nabi di dalam tahiyat itu fardu atau sunat. Ini perbahasan fiqh. Kita dalam semayang kita tahiyat tu kita selawat dekat Nabi. Selawat tu fardu, wajib ataupun sunat. Selawat tu. Kata Imam Syafi'i, telah difardukan Allah Azza wa Jal akan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Itu ayat popular juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya selawat ke atas Nabi. Bukan kata kita disuruh selawat dekat Nabi. Allah beritahu dalam Quran apa dia? Innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikat pun ucap selawat dekat Nabi. Apa yang kita ni gedebel sangat tak mau nak selawat Nabi? Allah pun ucap selawat dekat Nabi. Allah cipta Nabi Muhammad, dia ucap selawat dekat Nabi, dia sayang dekat Nabi yang dia cipta ni. Kan kita balik kepada hadis, kita baca hadis tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan cerita hadis panjang. Manusia di mahsyar esok, kita lah, kita ni semua di mahsyar esok ni dalam keadaan serba susah, serba payah. Ayat peluh ni masing-masing orang, masing-masing sesuai dengan amalan dia masa atas dunia. Ada yang ayak peluh sampai buku lali. Nabi kata ada yang ayak peluh sampai rukbataihi, sampai dua lutut dia. Ada ayak peluh sampai hikwai, sampai dekat pinggang dia. Ada yang ayak peluh ni duduk tenggelam di padang mahsyar ni. Ada yang ayak peluh sampai tenggelam di hidung dia. Matahari diturunkan kadar sejengkai di atas kepala. Dalam keadaan serba susah, serba payah ni, masing-masing duk cari siapa kok boleh tolong kita, lepas kita daripada kepayahan ini. Ni hadis sahih. Dari riwayat Al-Bukhari ada, dalam riwayat Muslim ada ni hadis ni. Maka berbondong-bondong manusia ni pergi cari. Mula-mula pergi cari siapa? Adam alaihi salam. Bila sampai mereka kata, anta abun nas. Wahai Adam, engkau bapa kepada segala manusia. Tengoklah keadaan payah, susah payah kami di mahsyar ni. Tolonglah kami, syafaatkan kami, lepaskan kami daripada getir mahsyar ini. Adam kata, tak nampak jalan aku nak tolong, aku pun ada satu kes nak bercara di depan Allah Subhanahu wa taala. Pi kepada Nabi,
Nuh alaihi salam, sampai Nabi Isa alaihi salam. Last, semua pun mengaku tak boleh tolong. Pasal kami pun ada hal dengan Allah nak kena bercara. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni terus pergi duduk di bawah arash. Dia sujud di bawah arash itu. Dia minta dekat Allah. Dia kata, ya Allah ummati. Dia kata, ya Allah, mereka ni umat aku, tolong mereka. Tak dan sempat Nabi Muhammad nak angkat kepala. Allah kata apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala. Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad pergi letak kepala minta kat dia ni. Dia tak boleh tengok. Dia kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepala. Minta, fasal. Tuhan kata, minta. Nak minta apa? U'tika. Aku akan bagi apa yang hang minta. Nabi Muhammad kata apa? Ya Allah, umat aku, tolong mereka. Dia lepas sekumpulan besar daripada umat Muhammad daripada susah mahsyar. Ini hadis yang sahih. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Begitu besar kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewa dia sehingga ayat kita baca ni, dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kepada Nabi, Tuhan kata, dan ucapkanlah salam kepada dia. Bila lucu sekali Allah suruh dalam Quran. Baik, kata Syafi'i, maka tiada ada fardu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terlebih aula daripada dalam sembahyang. Imam Syafi'i dia kata apa? Kalau selawat ini Allah suruh sangat-sangat, maka tempat selawat yang paling cantik bila? Waktu sembahyang. Imam Syafi'i kata. Maka kerana itu Imam Syafi'i kata, ketika kita baca tahiyat, selawat kepada Nabi itu menjadi fardu dan wajib dibaca. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Dan telah kami dapati akan dalil daripada Nabi SAW dengan barang yang aku sifatkan itu. Dia kata ada hadis yang mengatakan Nabi suruh selawat ketika tahiyat di dalam sembahyang. Daripada bahawasanya selawat ke atas Nabi SAW itu menjadi fardu di dalam sembahyang. Dia kata wallah tu bukan habis baca kitab, habis tajuk ni. Lagi dandan perbuti orang tu kira nak bangkit keluar tak lagi, ada sikit lagi. Itu yang takut bila jumpa wallah sekadang saya tak baca, saya langkah pasal takut kawan perbuti orang. Kata habis dandan, tengok jam, oh cantik malam ni 9 dia habis. Tak habis lagi. Baik, dia kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, ketahuilah olehmu bahawasanya ulama berbeza pendapat pada wajib selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi tahiyat akhir di dalam sembahyang. Ulama berbeza pendapat. Maka bermula mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga jumhur ulama bahawasanya sunat sahaja. Jumhur ulama, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, bagi mereka selawat di dalam tahiyat ini sunat saja, bukan fardu. Jikalau tinggal sembahyang sah, itu yang kata sunat. Kalau tak selawat di dalam tahiyat tu tak selawat. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak selawat, dia habis. Di sisi mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga jumhur ulama, sembahyang tu sah lah, dia kata. Dan telah berjalan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallah kepada bahwasanya wajib. Imam Syafi'i mazhab kita dan Imam Hanbali mazhab Mekah Madinah, dia kata apa? Wajib selawat di dalam tahiyat. Jikalau tertinggal tiada sah sembahyang itu. Ini beza dari segi hukum fiqhnya begitu. Kalau tertinggal selawat, sembahyang tak sah. Dan ialah yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab dan daripada anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah, dan ini juga menjadi pendapat Asy-Sya'bi, dia kata. Baik, dia kata selawat Nabi dan dalil wajibnya.
Yang tu pun dia nak ulang lagi tu. Ulang lagi. Tuan-tuan tengok sebelah. Baik, dia di bawah, di tengah tu. Masalah, dia kata selawatkan Nabi itu wajib semua hak Nabi ajak ke atau macam mana? Kata Imam Nawawi, bermula yang wajib selawat Nabi mengiringi tahiyat akhir itu, kata ashab Syafi'i, ialah Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Di sisi mazhab Syafi'i, kalau setakat tu aja sampai Allahumma salli ala Muhammad, tak masuk keluarga, tak masuk wa ala ali Muhammad, tak masuk, dia kata sah dah. Setakat tu pun dah okey. Dan barang yang lebih daripada Allahumma salli ala Muhammad, barang yang lebih daripada itu, kata mazhab Syafi'i, sunat sahaja. Dia kata begitu. Dan ada bagi kita satu wajah yang syaz, bahawasanya wajib selawat ke atas ke atas keluarganya. Itu satu juga pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Dia kata dalam tahiyat akhir, kalau kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu, sampai tang selawat Allahumma salli ala Muhammad, tak sambung wa ala ali Muhammad. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kata sembahyang tu tak sah. Pasal dia kena selawat Nabi dan keluarga Nabi sekali, barulah sembahyang itu sah. Itu juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cerita dia lagu ni, pening kepala semua tak mau, tahiyat akhir baca sampai wa ala ali Muhammad, habis selesai. Dia baca kitab ni kadang-kadang dia ni kata boleh, ni kata tak boleh, ni kata boleh, ni kata tak boleh, ni kata boleh, kata tak boleh. Tak mayang terus kita ni. Dia pergi jadi lagu tu pula. Kan? Orang kita ni dia tak mau apa? Dia tak mau complicated. Dia tak mau complicated, tak mau doa abang renyah jadi susah-susah, tak mau. You simplify. Bagi tahu mai kata kena buat ke tak kena buat, yang tu ya. Quran, hadis apa banyak-banyak dia tahu, ustaz baca seorang sudah. Abang kat kami nak kena buat ke tak boleh buat, yang tu ya. Otak kita ni kalau sekian nak jual mahal, yang kata. Pasal apa? Pasal elok, pasal tak guna. Otak kita ni tak guna. Sayang nak guna tu. Fikir sikit pun tak boleh dah, sakit kepala, migraine, dia main macam-macam. Otak kita ni. Dia kata kalau nak jual tak laku ni, otak Jepun jual tak laku. Pasal dia guna otak dia maksimum, lebam habis, bercalak keliling semua dia pakai. Otak dia, otak orang kata, bukan Nabi kata benda tu. Kan? Jadi kerana tu logik dia kita jadi lagu tu lah. Tu saya cerita banyak-banyak. Lah ni ustaz yang kata selawat dalam tahiyat ni sampai tang mana? Nak tahu yang tu ya? Kita apa lah lagu ni lah. Tu saya serabut pada otak. Paling koman dalam tahiyat akhir ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, full stop. Dekat tu dah cukup dah. Kata kalau ada ekstra lagi sambunglah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, apa semua sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan? Baca boleh kalau nak baca lebih daripada tu. Pasal apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata di antara spot dalam semayang kita daripada takbiratul ihram sampai nak bagi salam tu, dalam tempoh tu, di antara spot yang menjadi tempat mustajab doa ialah ketika tahiyat akhir. Kan? Itu sebab orang dia baca lagi, ada riwayat dalam hadis kan, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, dia baca apa lagi? Tak pernah baca, tak payah abang, sakit kepala pula. Kan begitu. Tapi itu spot mustajab doa. Kalau kita nak ingat apa-apa hajat kita dalam masa itulah, di antara tempat mustajabnya. Baik. Kemudian dia kata masalah selawat ke atas al. Siapakah al itu? Alif lam tu al. Kan macam kita tengok dalam Quran surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu bukan al ni. Surah Ali Imran. Ali Imran tu bukan al macam Al-Baqarah. Al dalam Al-Baqarah tu dia menunjukkan nama khas, ataupun dalam bahasa Arab dia kata ma'rifah, nama khas. Sekolah nama am, sekolah itu nama khas. Sekolah nama am, sekolah Al-Irsyad nama khas. Jadi kalau Baqarah lembu, Al-Baqarah lembu itu, dia sudah jadi khas. Tapi dalam kes ni Al Muhammad, dia kata bukan al yang menunjukkan nama khas.
Al yang membawa maksud keluarga, membawa maksud usrah. Ali Imran maksudnya keluarga Imran, bukan maksudnya Imran itu. Yang tu pun susah Ustaz, ada abang yang tu semua. Kami tak mengaji Arab, tak payah abang yang tu semua, kan? Tapi dalam ramai-ramai ada yang mengaji sepatah dua, dia tahu tentang apa ma'rifah, tentang nakirah dalam grammar Arab ni. Dia dapat sikit yang tu. Okey, tuan-tuan buka sebelah. Buka sebelah, dia kata masalah selawat ke atas lain daripada Nabi, apa hukumnya? Kita tak mau takat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad aja, kita nak pergi lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kita nak pergi lagi. Boleh ke tak boleh? Dia kata Imam Nawawi, dan bermula sabda Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan telah mengambil hujah dengan dia oleh orang yang mengharuskan selawat ke atas lain daripada segala Nabi. Kata Imam Nawawi, dan ini setengah daripada barang yang telah bersalah-salahan ulama padanya. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallah, dan kebanyakan mereka itu, tiada boleh selawat atas lain daripada Nabi dengan bersendiri. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kita tak boleh tanpa mengucap selawat kepada Nabi, kita terus jump, lompat pergi selawat kepada Sayyidina Abu Bakar misalnya. Kita tak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita tak baca. Kita pergi tentu Allahumma salli ala Abi Bakrin wa Umar wa Uthman, dia pergi tu. Dia tak sebut Nabi, dia pergi sebut orang lain daripada Nabi. Imam Syafi'i kata tak boleh. Dia kata maka tiada boleh dikatakan Allahumma salli ala Abi Bakrin. Dia buat contoh dah. Tak boleh tanpa menyebutkan Nabi tetapi sebut Sayyidina Abu Bakar, tak boleh. Allahumma salli ala Abi Bakrin wa Umar dan sebagainya, itu semua tak boleh. Dan tetapinya boleh selawatkan ke atas lain daripada Nabi sekiranya menurutnya. Kita dah sebut dah Allahumma salli ala Muhammad, kita sambung hak lain tak apa. Wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad. Dan kepada siapa lagi, itu tak salah. Tapi kena sebut Nabi dulu. Maka boleh kalau kita nak kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Tu dia karang. Dia karang tu. Pendapat dalam fiqh dia kata kalau nak sebut hak lebih tu kena sebut Nabi dulu, baru boleh karang hak lebih tu. Jadi kita terus sakit kepala lagi sekali, kita kata apa? Kita takat tadi aja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak pergi sikit lagi pun kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, pasal itu ada dalam hadis. Takat tu aja sudah. Baik. Tonton tengok sebelah lagi. Tu dia ulang-ulang tu selawat Nabi yang tidak berbaca pada tahiyat akhir, apa hukumnya tu ulang dah tu. Selawat Nabi tiada betul bacaannya apa. Baik, tuan-tuan tengok tajuk baru bawah tu. Bab fi fadli salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Itu Nabi sebut. Apa dia? Bermula orang yang paling aula di kalangan manusia dan paling hampir kedudukannya dengan aku dan dengan syafaat aku pada hari akhirat ialah orang yang banyak berselawat ke atas aku. Itu dia. Nabi kata orang yang akan menjadi kanan di sisi aku di hari akhirat esok ialah orang yang masa atas dunia dia banyak selawat kepada aku, dia kata. Baik. Kemudian selawat Nabi dan pahalanya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang sahih pada menyebutkan balasan orang yang selawat Nabi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada balasan orang yang selawat kepada dia. Nabi bagi tahu ni apa balasan yang Tuhan nak bagi dekat orang yang rajin selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha asyra. Ini hadis popular. Bila? Jemaat juga. Hari jemaat juga hadis ni nanti mai, dan kita juga menjadi orang yang al-hafiz pada hadis ini. Kan? Man shalla alayya salatan. Satu riwayat lain dia kata man shalla alayya marrah. Ada dua riwayat. Sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat dekat aku sekali, Nabi kata, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Maksud dia apa? Sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad tu, sehingga kan siapa sayang Nabi 10 kali Allah sayang dia. Nah, itu maksud dia. Macam kita sayang anak kita. Siapa jadi kawan baik anak kita, kita sayang dia sekali. Pasal apa? Dia sayang orang yang kita sayang. Dia macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala, dia sayang dekat Nabi Muhammad. Sayang Allah kepada Nabi Muhammad ni sampai apa? Sampai siapa sayang Nabi 10 kali Allah sayang dia. Ni hadis yang kita baca ni, yang kita selalu duduk dengar hari jemaat ni. Apa dia kata? Man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat ke atas aku sekali selawat, Nabi kata, nescaya selawat Allah ke atasnya, dengan sebab dia selawat Nabi itu, Allah selawat kepadanya 10 kali. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdurrahman bin Auf dan Amir bin Rabi'ah dan Ammar dan Abi Talhah dan Anas dan Ubay bin Ka'ab. Dan katanya lagi, hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, yang sememangnya hadis ini duduk pada kategori hadis sahih. Begitu. Baik, masalah dia kata selawat Allah ke atas hamba tu makna apa? Kan kadang-kadang benda tu mai juga dalam pemikiran kita. Yang kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Selawat tu apa dia? Allah selawat dekat Nabi itu, selawat tu apa dia? Ini dia kata, selawat Allah ke atas hambanya itu apa makna dia? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri dan ketiadaan seorang daripada ahli ilmi, berkata mereka itu, bermula selawat Tuhan, bermula yang dikatakan selawat Tuhan itu ialah rahmat. Rahmat ni apa tuan-tuan? Belas kesian. Itu maksud rahmat. Rahmat ni maksudnya belas kesian. Tu orang kata Allah yarham. Bila satu orang mati, kita kata dekat dia Allah yarham. Allah rahmati dia ni. Rahmati dia ni, orang yang mati ni. Allah yarham. Allah yarhamah tak ada dalam bahasa Arab. Yang tu Melayu aja kata. Allah yarhamah tu tak boleh nak terjemah. Perkataan itu perkataan Melayu yang telah ditipu Arabkan dia. Betul ke perkataan tu? Allah yarhamah, Allah yarham, tak ada dalam bahasa Arab. Allah yarham. Habis kepada orang perempuan, Allah yarham. Allah yarham, nama Polan bin Polan. Perempuan, Allah yarham, Polanah bin Polan. Yarham, grammar, dari segi grammar, yarham tu, ya tu, dia takdir dia huwa, dia balik-balik kepada Allah. Kalau nak cerita balik perkataan tu, jadi tak boleh sebut Allah yarhamah tu, tak kena. Laki-laki pun Allah yarham, perempuan pun Allah yarham, pasti Allah rahmati dia. Kan? Mereka ubah balik, mereka kata Allah yarhamha pula, mereka ubah tu. Bolehlah yang tu boleh. Kan? Jangan kata Allah yarhamah saja. Allah yarhamha, Allah rahmati. Tu balik kepada perempuan yang mati tu. Boleh kan? Orang Melayu ni bab bagi pelingkup nombor satu kan? Bab pelingkup ni Baik, dia kata dan selawat Tuhan kepada makhluk dia itu maksudnya ialah rahmat Tuhan. Maksudnya apa? Belas kesian Tuhan kepada kita. Tuhan kesian kat kita. Dan selawat malaikat itu ialah istighfar. Kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Allah selawat kepada Nabi maksudnya Allah kesian ke Nabi.
Malaikat selawat kepada Nabi, maksudnya malaikat mohon istighfar untuk Nabi. Malaikat minta dekat Allah supaya Allah ampunkan Nabi. Begitu. Baik, kata Nawawi, dan telah berkata Al-Qadhi Iyad, bermula makna salawat itu yakni rahmatnya dan ganda balasannya, seperti mana firman Allah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, barang siapa mendatangkan ia dengan satu benda baik, maka baginya 10 pahala. Kita buat satu benda baik, Tuhan bagi 10. Apa dia? Senyum ke orang. Orang lalu tengok kita, kita pun senyum, hangguk dah, 10 pahala. Pasal apa? Pasal senyum itu hasanah, satu kebaikan kita buat. Satu senyum tu asyru amsalihha, 10 pahala Tuhan bagi. Apatah lagi kebaikan yang lebih daripada tu. Semalam kita baca di Masjid Jelutong semalam ni, cerita orang buat baik dengan orang buat jahat ni. Kan? Bila Nabi satu hari duduk dalam masjid, tiba-tiba masuk mai sekumpulan A'rab. Dia kata, Badui masuk mai. Keadaan Badui tu nampak susah mereka ni. Nabi tengok appearance Badui yang masuk ni, pakaian dia, rupa dia, Nabi tahu mereka susah. Lahumul hajah, bagi mereka itu keperluan yang amat sangat. Mereka ni orang susah. Nabi terus kata, bersedekahlah kepada mereka ni. Dalam hadis dia kata apa? Fa'abta'u alaih. Sahabat lambat respon. Anjuran Nabi ni, Nabi bila tengok grup susah ni masuk, Nabi kata sedekahlah kat mereka ni, kesian mereka ni orang susah. Nabi menganjurkan sahabat ada suruh tolong orang yang susah ni. Fa'abta'u alaihi. Sahabat-sahabat ni lambat respon. Mungkin baru duduk gagal dalam poket, gagal, keluar sapu tangan saja. Gagal, handphone saja. Gagal, suih motor saja. Jadi lambat respon. Kelihatan kekecewaan di wajah Nabi SAW. Hadis malam ni. Nabi jadi macam upset. Dia menganjurkan orang suruh buat, orang tak respon, dia upset. Macam kita dengan anak kita. Kita suruh dia buat satu benda, dia tak buat. Kita jadi upset. Kan? Tiba-tiba bangkit satu orang Ansar, satu sahabat Ansar. Dia bangkit, apa ke benda, dia bungkus dengan daun. Dia pergi bagi dekat orang hak Nabi suruh bagi ni. Bagi. Bila pergi bagi aja, orang lain pun seorang bangkit, 2 orang bangkit, 5 orang bangkit, pakat pergi bagi. Kelihatan surur fi wajhi Rasulillah, nampak gembira di wajah Nabi SAW. Terus Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha walahu man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min zalika syai'ah. Nabi kata siapa hak mula pi buat baik, kerana dia start, orang lain pakat buat. Dia start tu dia dapat pahala. Berapa ramai orang yang kerana dia start, orang pakat pi buat, berapa ramai orang tu punya pahala, dia dapat. Hak mula ni dapat. Nabi kata begitu. Kemudian Nabi kata wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Demikianlah sebaliknya. Nabi kata siapa yang start buat satu benda tak elok, tiba-tiba orang pakai ikut dia buat benda tak elok tu, falahu ajruha walahu man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia start buat benda tak elok tu, dia berdosa. Berapa ramai orang buat tak elok kerana dia memulakan, dia initial benda tak elok dalam masyarakat tu. Berapa ramai orang buat ni, dia menanggung dosa mereka sama. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada satu manusia yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Nabi Adam hak mula-mula bunuh saudara dia menanggung dosa itu. Siapa dia anak Nabi Adam yang bunuh tu? Qabil. Dia bunuh saudara dia nama Habil. Kerana dia yang memperkenalkan bunuh ni. Bunuh tak pernah ada di atas muka bumi ni. Hari ni harian Metro 3 hari lepas kata apa? Di Malaysia setahun purata 900 orang kena bunuh. 3 hari lepas harian Metro. Setiap orang yang kena bunuh tu, orang yang menjadi pembunuh tu berdosa. Tapi dosa tu semua accumulate pi dekat anak Nabi Adam yang bunuh orang mula dulu ni. Qabil menanggung dosa itu.
Oleh kerana itu dia punya moral daripada hadis tu apa dia? Pengajaran daripada hadis tu apa? Jangan mula buat benda tak elok dalam masyarakat. Kita start, orang ikut, tak habis-habis. Dosa duk hambat kita di belakang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam, tu baru betul punya habis. Lepas ni dia masuk abwabul Jumaah. Saya tak baca bab ni. Bab ni bab sembahyang Jumaat kesian orang perempuan, depa tak berkenaan sangat dengan bab Jumaat ni. Abwabul Jumaah, yang ni orang lelaki-lelaki balik baca sendiri. Kan? Kita akan pi muka surat juzuk yang berikutnya, muka surat 23. Dia panggil Abwabus Safar. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita start baca bab baru, Abwabus Safar, iaitu bab yang menceritakan tentang sembahyang musafir, sembahyang jamak kasar ni. Kita akan go detail tentang jamak kasar ni macam mana, bila boleh buat jamak kasar, keadaan yang macam mana tak boleh, masa kita buat haji, bila boleh jamak sahaja tak kasar, bila boleh jamak dan kasar, dia akan ada dalam bab ni insya-Allah. Nah, dia akan ada dalam bab ni. Muka surat 23, jilid yang keempat. Di bawah Abwabus Safar, Abwabus Safar ni bab besar. Di bawah Abwabus Safar ni dia ada macam-macam. Dia cerita tentang sembahyang jamak kasar. Dia cerita tentang at-tatawwu' fi safar, cerita tentang sembahyang sunat di dalam musafir. Apa sembahyang sunat yang disuruh kita buat ketika kita musafir. Kemudian dia akan timbul perbincangan tentang yang orang banyak tanya ni, apa dia tuan-tuan? Bab sembahyang jamak kasar waktu musafir ni, semua orang benda ni well known. Orang banyak duk tanya ni orang sakit. Orang sakit. Sakit yang menyukarkan dia nak semayang, nak ambil ayat semayang, nak semayang. Boleh tak? Tak boleh orang sakit buat jamak kasar. Ada yang tiada dalam perbahasan tajuk ni. Ini isu-isu yang contemporary, yang melibatkan isu semasa. Kan? Kita sakit, nak ambil ayat semayang pun susah. Ya Allah, nak bangkit daripada katil hospital, nak pi ke Pancong, nak ambil ayat semayang tu berapa punya azab. Kalau sehari 5 kali semayang, berapa kali nak orang nak kena pimpin, nak kena dukung, nak bagi kes macam ni. Bolehkah dia buat semayang jamak kasar? Ataupun ada option lain kepada orang yang sakit macam ni? InsyaAllah dia akan main esok ni. Kemudian dia main cerita salatul istisqa, cerita pasal semayang minta hujan. Dia main kemarau zaman Nabi kan. Main kemarau zaman Nabi sampai mati, bukan sikit, hidup-hidupan. Nabi sembahyang istisqa. Ketika khutbah Nabi minta, Ya Allah turunkan hujan, Ya Allah turunkan hujan. Baru dia sebut aja, tiba-tiba awan mendung mai. Hujan turun ru sehingga basah janggut Nabi SAW kan. Dia mai hujan pula, dia tak berhenti pula sampai seminggu. Tak berhenti sampai seminggu. Mai jemaat yang berikutnya pula, bangkit satu sahabat, dia kata, Ya Rasulullah, apa cerita ni sampai tak berhenti ni? Rumah pun runtuh. Rumah Arab zaman tu buat daripada tanah liat. Bila hujan lebat tak berhenti, dia lembek tanah liat tu dia runtuh. Ni apa ya Rasulullah, mintalah supaya hujan ni sudahlah kata. Kata banyak akal. Tak hujan, minta hujan, suruh stop hujan. Nabi minta. Dalam tengah khutbah tu Nabi minta, Ya Allah, bukan turunkan hujan di sini, hawalaina wala alaina. Nabi kata turunkan hujan di sekitar Madinah, bukannya di Madinah. Serentak dengan tu, hujan dia berhenti, dia pergi duduk keliling diturun. Tuan-tuan, kalau Nabi ada zaman kita tak tahulah. Mayang tak pergi kerja, duduk masjid aja kita ni. Betul kalau begitu? Wallahu a'lam. Pasal orang yang hidup zaman Nabi ada yang tak jadi macam tu. Ini soal hidayah. Iaitu lepas tu dia main tentang sembahyang kusuf, sembahyang gerhana. Kemudian cerita tentang sembahyang takut. Kemudian sujud tilawah. Ayat sajdah. Ayat sajdah bila kita baca, bukan pagi jemaat saja. Kita duk baca Quran di rumah pun. Bila mai kita lintas ayat sajdah. Kalau dalam Mashaf Osmani, dia buh tanda, dia buh garis di atas tu. Itu ayat sajdah. Bila sampai tang ayat tu, apa kita nak buat? Tutup Quran tak tepi, sujud. Sajada wajhiya lillazi ni, baca. Sujud sajdah dia panggil.
Baik, dia mai pula di sebalik tu apa dia? Ancaman kepada orang yang saja tak mau sujud. Dia baca ayat sajadah, dia tahu ni ayat sajadah, dia dituntut supaya sujud. Walaupun tak wajib, tetapi dituntut supaya sujud. Dia saja tak mau sujud. Berlaku zaman Nabi SAW. Satu orang dia buat bantah. Mai tang ayat sajadah, Nabi sujud, sahabat sujud semua, dia tak mau sujud, dia jemput tanah. Dia jemput tanah, dia ambil buah di dahi dia. Dia tak mau letak dahi dia tu. Dia ambil dia buah di dahi dia. Apa hadis tu kata? Hadis tu kata tidak lain melainkan dia mati kafir. Ancaman kepada orang yang sengaja tak mau sujud kepada Allah. Pasal apa? Pasal unsur-unsur takabur sombong ada pada dia. Ni tajuk-tajuk yang akan datang ni menarik kalau kita dengar. Banyak lagi kita nak tahu. Kemudian ayat sajadah. Adakah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Itu ayat sajadah. Wasjud waqtarib. Itu adakah kita dituntut sujud? Dia ada satu hadis mai bincang tentang benda tu. Kemudian yang tu nanti kita baca lah. Dua baca ni tak habis. Ni tajuk yang akan datang. InsyaAllah itulah tajuk-tajuk dia. Fit tashdid fil ladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam. Tentang ancaman keras kepada orang yang dia bangkit dulu daripada imam dalam sembahyang. Imam duduk sujud tak bangkit lagi, dia bangkit lah. Imam tak rokok lagi, dia rokok dulu. Dia duk potong tu imam dari segi rukun fi'li, rukun perbuatan. Dia suka potong tu imam. Apa ancaman dalam hadis kepada orang yang macam ni? Ini benda ni kadang-kadang kan. Kadang kita kena tu imam sakit pinggang di mana-mana masjid kan. Allah, dia duk bunyi lagu tu, dia tak sampai lagi, kita sampai dulu dah. Kalau kita tahu, kita saja potong dia, macam mana? Kalau kita tak tahu pula, macam mana? Kan? Itu sebab takbir intiqalat imam ni biasanya tak panjang. Takbir intiqalat imam ni tak panjang. Yang panjang ni nutuk Bilal. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hak panjang nu Bilal no. Allahu Akbar. Dia bunyi gitu kan? Tu imam sebut gitu kah? Tak. Tu imam Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia bunyi gitu kan? Saya gitu imam sujud Allahu Akbar. Pendek-pendek sebut. Hak panjang ni Bilal no. Takbir intiqalat itu sebenarnya tidak panjang. Panjang tu Bilal tu buat untuk nak maklum kepada hak ramai ni. Pasal jemaah dah 200,000 orang. Jadi perlulah ada kepada muazzin yang dupi panjang-panjangkan benda tu. Tapi kalau kita jadi imam kepada jemaah kita biasa ni, imam ni takbir intiqalat dia tak panjang. Allahu Akbar raka', sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Tak payah Allahu Akbar nak sampai sujud no. Kan? Tak payah lagu tu. Kan? Itu dia nanti mai perbahasan tentang benda-benda macam ni. Kemudian fil rukhsah duk nak baca lagi juga. Sikit lagi fil rukhsah fi sujud ala saub fil jar wal ba. Cerita sujud atas berlapik kain. Kan kita pakai serban ekor panjang. Bila kita sujud ekor tu pi hampak depan, kita sujud di atas ekor serban. Sah tak sembahyang yang sujud di atas saub, di atas jenis-jenis pakaian yang dok ada ni? Setengah orang dia ada satu style, dia bubuh apa nama burdah dia panggil. Apa atas bau ni. Kan tok guru dulu dan hari ni pun ada dia duk bubuh atas bau satu kain. Tu kan. Jadi kain tu jatuh pi atas ni, duk atas bau dia. Jadi bila nak sujud pi hampak dia sujud atas kain tu. Adakah sujud itu sah atau tak sah? Mengikut perbahasan ulama-ulama mazhab dan apa hadis yang menceritakan tentang benda-benda ni. Dia ada banyak benda yang jadi dalam kita hari-hari ni yang kita pun kelabu asap tak tahu apa cerita, kita pakai buat lagu kita. Jadi bila kita mengaji ni dan kita nampaklah terang benda-benda tu, oh apa boleh, apa tak boleh, siapa kata boleh, siapa kata tak boleh, hak kata boleh apa hadis dia, hak kata tak boleh apa hadis dia, barulah kita ni dia tak jadi ketak dada. Kita ni jadi satu orang yang broad dalam nak memahami agama. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.